Putrajaya PAS Kedah dia keluarkan statement. Dia bagi tahu tindakan Menteri-Menteri Madani ni memfitnah Datuk Seri Sanusi ni, mengorek lubang yang lebih dalam untuk PHBN dalam pilihan raya akan datang. Respon Datuk Seri? Saya fikir bahawa apabila menteri-menteri itu bercakap dengan media, kan, maknanya menteri-menteri itu cakap ada fakta. Kalau menteri itu tak cakap, kalau bercakap dengan media, kalau just buat press statement, itu maknanya dia keluarkan kenyataan akhbar. Tapi kenyataan yang dikeluarkan oleh macam Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin misalnya, Datuk Seri Saifuddin mengeluarkan kenyataan di dalam open speech, dalam ucapan yang terbuka. Jadi pada saya dia ada fakta. Jadi tak timbul soal fitnah. Jadi kalau fitnah, benda tu bawalah ke mahkamah, kan, bawalah reportlah kepada polis. Sebab contohnya macam dia bercakap tu dalam REE, Nadia Bumi di SEC. Dan minggu lepas saya ada statement, saya keluarkan statement menyatakan bahawa kerajaan negeri sila jawab bahawa apakah dengan tangkapan yang berlaku kepada pekerja asing di Nadia Bumi itu, di mana kedudukan kerajaan negeri. Saya punya statement minggu lepas di Padang Terap. Jadi sekarang kerajaan negeri kena jawab apa benda sebenarnya yang berlaku. Kemudian saya tak tahu yang ada pula pejabat tanah yang telah fine MBI. Saya tak tahu, setelah diberitahu oleh menteri dalam ucapannya baru kita tahu. Tapi saya juga dipahamkan Jabatan Alam Sekitar juga ada mengeluarkan compound kepada sebuah syarikat yang ada kaitan dengan Nadia Bumi. Saya dimaklumkan, tapi saya tak pernah tengok surat. Tapi katanya compound itu bernilai 600,000 daripada Jabatan Alam Sekitar. Jadi kenapa pula syarikat itu di compound? Kita pun tak tahu. Tak ada penjelasan daripada. Jadi kita minta supaya ada penjelasan. Even pengarah Jabatan Alam Sekitar pun boleh cakap, boleh maklumkan kepada publik bahawa memang betul syarikat telah di compound. Jadi bolehlah publik tahu. Sekarang kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya di sana. Sebagai bekas Menteri Besar, saya tahu bahawa untuk semua jenis perlombongan mesti mendapat kelulusan dari pejabat tanah daerah. Tapi sebelum nak dapat kelulusan pejabat tanah daerah, mesti memenuhi kriteria Standard Operating Procedure SOP kepada perlombongan. Dan dalam itu ada satu agensi yang namanya Jabatan Alam Sekitar. Kalau you fulfill the requirement, maknanya you boleh melombong. Tapi sekarang ni kita tak tahu apa yang berlaku di Bukit Enggang. Apa yang berlaku. Jadi kita harap dengan cara yang dibuat oleh menteri itu, bahawa dia telah menunjukkan kepada kita keadaan yang sebenar. Itu saya tak fikir dia menimbulkan satu fitnah. Naratif isu Nadia Bumi dan kepincangan ni, Datuk Seri, dilihat membantu ke BNPH dalam? Dia bukan soal membantu. Ini bukan soal membantu BNPH. Ini soal benda yang berkaitan dengan legal atau illegal perlombongan tu. Dia lain daripada apa cerita ni. Public nak tahu itu aja, kan. Kalau you kata you tak buat, sekarang keluarlah statement, keluarlah satu kenyataan bahawa telah lulus. Lulus di mana? Siapa yang luluskan? Kemudian macam mana pengoperasian itu? Itu saja. Tapi semalam Datuk Seri Sanusi menafikan dan dia rujuk ada individu yang telah dikenakan tindakan, bukan MBI dan sebagainya. Tak apalah, dia jelaskanlah sebab dalam tu ada MBI. Sebab surat pejabat tanah tu sebut MBI, Menteri Besar Incorporated. Kalau Menteri Besar Incorporated yang di compound, apa kena mengena MBI dengan individu tu? Kemudian individu tu apa kena pula dengan Bukit Enggang? Benda ni semua menjadi pertanyaan publik. Jadi kalau pertanyaan publik, benda tu dia kena terangkan lah, itu je. Dia terangkan
selesai masalah kalau dia boleh terangkan. Sebab persoalan sekarang ini orang tanya, dan apabila didedahkan oleh menteri yang jaga keselamatan negara, Datuk Seri Saifuddin, maknanya betul lah, ada benda yang tak kena lah di situ. Carry weight lah. Ya. Datuk Seri, nak tanya sikit pasal ucapan PM Kak Yan yang kata satu, undi ahli UMNO kepada musuh politik dianggap sebagai pengkhianat kepada bangsa dan agama tu kan. So adakah ni nampak seperti satu ubutan? Actually dia tak ubud. Memang macam tu pun, siapa yang duduk dalam parti tak payah fikirlah tu. Kita duduk dalam parti kita jadi ahli parti UMNO, tapi you tak mengundi UMNO, itu kira semua orang tahulah bahawa dia telah mengkhianati partinya lah. You duduk dalam sebuah parti lain pun, you tak undi parti tu pun, itu pun satu pengkhianatan lah. Jadi saya ingat itu merupakan satu peringatan kepada sebab ada di kalangan pemimpin, ada di kalangan ahli pemimpin UMNO yang dah keluar daripada UMNO, ataupun yang telah pun berhenti menjadi ahli UMNO, ataupun dipecat daripada parti. Jadi kumpulan yang tu ada dalam masyarakat, mereka pun ada. Jadi saya ingat ingatan tu merupakan satu ingatan biasa dari seorang. Tak mungkin akan jadi indi protes ke, tak mau bagi kat PH? Saya fikir bahawa dalam masa 3 bulan dah kita bekerja, BNPH ni orang dah boleh faham dah apa makna kerajaan perpaduan. Cuma saya akui ada sikit sebanyak yang ada sedikit kerisauan. Tapi kita cuba yang terbaik lah di tempat, di kawasan masing-masing untuk dia bagi faham. Dia ada beberapa layer lah dalam masyarakat ni yang kita nak fahamkan bahawa kita berada dalam satu kerajaan, dan yang kita tubuh ni adalah unity government, kerajaan perpaduan. Datuk Seri, dalam malam tu juga PM dedahkan yang sebenarnya usaha untuk mengharamkan UMNO tu tercetus daripada Bersatu, dan beliau telah bersama dengan parti lain lah di AP Amanah telah menyekat usaha pengharaman tu masa dalam kerajaan PH tu. So macam mana melihat cerita di sebalik pengharaman ni? Yang hentikan tu adalah sebenarnya lawan sebenar politik. Dia yang pada waktu 2018 sebenarnya 2018 tu combination daripada semua yang menjadi opposition kepada Barisan Nasional, termasuk Tun M dan juga Tan Sri Muhyiddin bersama-sama yang lain untuk menjatuhkan Barisan Nasional. So lepas tu mereka berjaya menjadi kerajaan. So saya fikir apa yang disebut Datuk Seri Anwar itu betul, bahawa terbaik untuk mereka adalah haramkan saja UMNO ni lah. Maknanya UMNO akan disappear, habislah UMNO ni. Jadi itu usaha kemudian dia ditentang sendiri sesama mereka dalam parti yang ada pada waktu itu, sebab waktu itu Bersatu dengan PH duduk sekali. Jadi maknanya kegagalan untuk mengharapkan itu sebab ada juga usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar. Usaha Datuk Seri Anwar tu dilihat lebih rasional dari segi politik kan, berbanding politik dendam yang mungkin ada pada Bersatu sebab dia nak mengharamkan UMNO. So macam mana melihat pendekatan dari segi politik? Sebab tu saya stres di dalam convention BNPH bahawa elemen yang paling tak baik dalam negara ni, walaupun kita profesional, kita teknokrat, ahli akademik, kita dah jadi orang yang bijak pandai, ialah politik kebencian. Politik kebencian ni kalau kita atur juga, kita biarkan politik kebencian ni berleluasa dalam masyarakat, dia sebenarnya membawa satu impak yang sangat negatif dan membawa akhirnya kepada boleh mencetuskan suasana yang tak sihat dalam negara. Oh, tak suka awak, kita buat jadi. Tak suka ini, haramkan parti ini. Tak suka ini, tutup parti ini. Tak suka itu, buat benda tu. Jadi kita timbulkan politik kebencian. So saya fikir politik kebencian untuk tahun 2023 mendatang ke depan ni bukanlah sesuatu yang baiklah untuk mana-mana parti politik pun menimbulkan kebencian. Datuk Seri, ada soalan pasal perkembangan calon kan. Dengan kata malam ini
UMNO di pusat akan buat keputusan muktamad. Lepas tu esok yang calon yang akan dipilih akan dipanggil ke Wisma UMNO untuk Saya ada sini sekarang. jadi Kalau tidak tentu bos sudah panggil saya pergi sana. Sekarang boleh cakap sama press di sini. okey. So belum ada keputusan. Belum lagi lah kan. Belum lagi, Belum lagi lah. Okey. Terus saya nak tanya sikit, tadi dalam soal isu pertelingkahan lah yang pasal pengharaman apa semua, dengan keadaan politik kebencian ni, PAS sekarang ni berkawan dengan Bersatu yang jelas menampakkan kebencian ni. So macam mana dari segi ialah nak muafakat nasional dan sebagainya, tapi ada unsur kebencian kat situ. Itulah apabila kita berada dalam BN dan PH, kita berada di satu pihak yang lain. PAS dan Bersatu ada di pihak yang lain. Tapi dalam politik ni kita serang menyerang atas pribadi, kutuk mengutuk, fitnah memfitnah. Saya ingat bukan kena elakkanlah menjadi sebahagian daripada budaya. It's not our culture untuk kita buat macam tu. Kita not up to the standard lagi lah dalam politik, dalam sebuah negara demokrasi. Dalam sebuah demokrasi yang standard, yang kelas ni, whether dia technocrat, dia professional academic politician, dia boleh bawa dah, carry dah. Tak ada ni cerita fitnah, cerita pembohongan, cerita yang boleh menimbulkan kepanasan. You cerita pasal you lah. You cerita pasal parti you nak buat apa, macam mana you nak develop negeri ni, macam mana you nak bangunkan anak muda, bangunkan wanita dalam negeri ni. We are multiracial, orang Cina ada, orang India ada, Siam ada, Melayu ada, majoriti. Apa yang kita nak buat? Itu yang betulnya. Tak payahlah cerita-cerita yang bukan-bukan. Yang masalahnya cerita yang bukan-bukan. Tak cukup dengan tu, fitnah lagi, bohong lagi. Itu yang kadang-kadang jadi masalah. Dan kita pun kadang-kadang naik angin jugalah. Alright. Apa ucapan Presiden semalam kan disebut pasal soal calon MB kan, terima siapa saja dia yang jadi PM Oh kan. ya, itu sebab itu keputusan pucuk pimpinan. So tak tahu, dengar kata memang lebih cenderung kat Kedah ni akan bagi pada BN calon MB. Alhamdulillah. So kalau betul Jadi kita serah pada pucuk pimpinan. You ambil seminar statement, serah kepada pucuk pimpinan untuk memutuskan soal Menteri Besar kalau PNPH yang jadi kerajaan. So sebab itu keputusan pucuk pimpinan. Sri, state macam boleh bagi suggestion tak? Macam kita nak siapa-siapa pada calon. Itu boleh, tapi pucuk pimpinan betul. Dia kemungkinan tak? Kursi yang menang banyak lah, of course, yang akan jadi ni. Itu kita serahlah kepada pucuk pimpinan. Oh, tak kisah lah. Dah ada negeri yang tak sampai pun jadi juga MB, jadi Serah sebenarnya. okey. Itu serius tak? Ready. Kalau lah BN dapat kan memang calon tu, so adakah akan kita semula macam sebelum ni Tok Mukris jadi 2 kali, so adakah akan kita semula calon MB dari Aku BN? tahu tak soalan apa tu. Aku tak mau jawab. Cukup setakat itu.